Saya tadi nak pergi tengok dah sahabat. Kalau saya sebut neraka, mana tak nak tengok neraka? Mana neraka nak tengok? Mana api neraka nak tengok? Tak boleh nak tunjuk dah sahabat. Kalau saya sebut neraka pun dia nak sebut juga. Sebut neraka pun tak dia nak. Tak dia nak tunjuk pada sahabat. Tapi perlu kita kena lihat sudut mata hati kita. Sudut mata hati kita. Mata hati kita ni kena nampak. Bila sebut neraka, seksanya. Seksanya. Makanan dalam neraka, cukup jijik lah. Jijik kalau sebut makanan dalam neraka. Kalau benda paling hina dalam dunia ni buat turun dalam neraka, itulah makanan paling sedap dan nikmat bagi ahli neraka. Cuba sebut sahabat apa benda yang paling sedap. Ahli neraka, benda ni paling hina dalam. Nak tekung jari pun tak kamu tengok pun kamu tengok. Sebelah mata pun kamu tengok. Cuba sebut sahabat berapa dia. Tapi benda ni kalau tampak nak tadi Allah ahli neraka berebut no. Sebab apa benda tu lah paling sedap sekali. Lemuk pun ada, manis pun ada. Waktu turun 2 beledi tak cukup. Waktu turun 3 beledi tak cukup. Berebut. Benda tu nak tengok tambah dalam dunia. Apa dia sahabat? Cuba sebut apa benda. Benda tu paling keji, paling hina dalam dunia. Apa benda sahabat? Saya tak mau sebut. Walaupun saya tahu. Sebab kembang kalau saya sebut. Saya nampak tak? Apa benda? Saya nampak. Bagi saya nampak benda. Benda tu dia Allah ya Rabbi. Kalau dia bukan haji hanjir babi, tapi kalau kena jari kena sambut mai tanah. Ujung jari. Kena sambut dengan air. Dengan air tanah. Bukan haji muralla tu, tapi syukur haji muralla tu. Apa benda? Okay. Saya tak jawab tak berasa sabar. Tapi benda tu lah paling hina dalam dunia. Tapi bila bawa turun ke dalam neraka berebut, itulah makanan minuman paling sedap sekali. Itu dia. Itulah dia neraka. Biar kita nampak. Nampak di sudut mata hati. Al-mu'minu yara zambahu. Orang mukmin nampak dosa dia bila dia buat apanya Tuhan marah. Jangan beranilah kalau Tuhan marah, jangan cuba nak buat. Biar ada rasa takut kita. Biar rasa takut kita dengan seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk, bila Tuhan nampak kita dalam neraka, bukan masuk sebelah tangan, bukan masuk sebatang jari, seluruh tubuh masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebatang jari pun kita dah panas dah, sikit pun kita dah meletup dah, pedih dah, tak lena tidur mana dah. Ini seluruh tubuh. Alhamdulillah min dzalik. Sebab tu dalam bulan Ramadan Allah Taala hukum pintu keampunan luas luas. Pintu keampunan ini kita berada dalam lautan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang, keampunan dan pembebasan daripada api neraka dalam bulan Ramadan. Ni beratus ribu Allah Taala bebas ahli neraka daripada duduk dalam neraka ni hari ni. Ni dalam bulan Ramadan, setiap bulan-bulan Ramadan Tuhan bebaskan daripada ahli neraka, daripada api neraka. Tuhan bebas sudah. Sebab tu bagi orang mukmin bila dia nampak dosa, bukan nampak dosa sajalah, dia nampak untungnya, dia nampak ruginya. Ruginya aku tak terawih, ruginya aku tak ada tadarus, ruginya aku tak sembahyang berjemaah, ruginya aku tak puasa, rugi aku tak buat kebajikan, ruginya aku tak sedekah. Ni dalam bulan Ramadan ni, untuk pengetahuan sahabat sekalian, sedekah bulan Ramadan ni memang besar pahala sahabat. Sedekah dalam bulan Ramadan, tapi sahabat, kalau sahabat belanja, kalau dah keluar jadi apa-apa, tak usah sedekah lah. Kalau dah keluar jadi apa-apa lah, selagi sebelumnya jadi apa-apa ke dana, jangan sedekah lah. Kalau dah keluar jadi apa-apa lah, jadi miskin aku, jangan sedekah lah. Kalau dah keluar sedekah tu jadi kaya dengan sebab balas Allah Taala bagi pahala, sedekah lah. Ingat,
Kita ini ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau waktu duit RM10 masuk dalam tabung masjid, aku beri jadi pakor, aku jangan beri. Masuk modal duit dalam kotak. Kalau jangkut jadi pakor. Tahu tak sebab pakor ni? Tahu tak? Kedana. Pakor kedana. Kalau kita jangka, aku beri dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlaskan hati. Kalau agak aku beri RM10 ini jadi papa kedana, masuk semula dalam kocek. Kerana sesa hidup dalam papa kedana. Tapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa jua yang berada di atas jalannya, siapa jua yang berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita ataupun orang yang seumpama dengan kita, sepanjang hidup di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan hidup dalam kepapaan. Dia tidak hidup dalam kemiskinan. Dia pasti hidup di dalam kesejahteraan, di bawah peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebab itu orang yang beriman itu kedudukannya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yakin ni maknanya hati yang tidak ada goyang-goyang, hati yang tidak ada berpapak lagi, tidak ada lagi ya ke. Nak buat satu benda tu ya ke 10 kali. Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu. Ini adalah merupakan hati yang tidak yakin dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup orang yang tak ada keyakinan ni ialah hidup dia dalam keadaan serba-serbi, dalam keadaan serba salah. Waktu serba salah, hari serba salah, masa serba salah. Lantas kali hidup dia macam tok lebah serba salah. Tok lebah serba salah. Macam mana cerita tok lebah serba salah? Ada sungguh ke tidak, wallahu a'lam lah. Dia banyak cerita. Kita dalam cerita lah, benda tu ada ke tidak, wallahu a'lam. Orang kata Pok Pandai ni ada dah sahabat. Ada dah. Saya pun dengar ustaz-ustaz juga. Saya balik Kelantan, ada orang cerita Pok Pandai Hadari. Orang sebut Pok Pandai, tapi dia lihat Pok Pandai Hadari. Masa tu zaman Hadari itu saya pun bawa malam ni lah. Bulan saja ni saya nak bawa ni. Pok Pandai Hadari, dia belilah motor. Dia dapat motor, dia beli motor tadi. Pok Pandai tadi pergi semayang jemaah, naik motor. Bila naik motor, daripada rumah sampai ke masjid dia berhadiah satu. Berong dia satu. Lagu mana sahabat kalau motor ni kita pakai hadiah satu saja. Siapa dia mesti? Bila siapa mesti? Orang bertutur lah Pok Pandai. Pok Pandai jangan naik motor biar tu. Orang dia punuh motormu. Motor baru ni punuh. Manjah satu. Kena tukar biar 2, biar 3. Jangan duk manjah satu daripada rumah Pak Mesti. Pok Pandai ni dia jawab, biar punuh biar 1, biar 2 dah lagi tu. Biar 3 ada lagi, punuh lagi ada 2 lagi, biar 2 ada lagi, biar 3 ada lagi. Tu dia. Cerita ni ada sungguh ketika wallahu a'lam. Turbah tu bersalah ni, dia ni dalam keadaan semua salah, dia seorang turbah. Jadi dia mak hari tu kena 2 je potang. Balik no pun kena, balik no pun kena. 3 pun kena, dia dah buhang pun kena. Dia duduk di rantau pedonah ni, turbah semua salah tu. Dia pun duduk nemo kat tu. Nanti kita tu nanti labuhan. Balik no, balik no lembu. Dia ajak dah bini dia jangan nanya aku hari ni 2 kena cukupkan dia. Dia duduk di tipar tu nanti labuhan tu nanti kita. Kita ni lembu. Labuhan kopa kat mana so nanti. Duk mah tu nah nanti ana. Nanti ana setengah jam duk main nanti ana.
Dah sekali dia pergi dah turun dah kanopi wadipat dah. Oh, tu lembah baru sampai. Dia pun dah nasi dah pun tidak ada lagi. Dia tidak kanopi tak ada dah. Meja susun tak ada habis dah, tak ada. Dia pun lalu balik minta-minta tu ada di bini aku nanya tak ingat dia kata. Biar nanak banyak dia kata. Tapi kalau tak ada jangan nanak banyak. Balik-balik bini pun tak nanak juga dia. Dah sekali dia lapar bodoh. Setelah lepas tu dia lapar bodoh. Ini dia contoh teladan bagi orang yang hidup serba salah. Jadi oleh sebab itu kita cari hak tukar. Hak salah tu kita tukar. Kita buat serba betul. Hak serba salah tu mesti balik dia jadi serba betul belaka. Baik, macam mana sahabat nak betul? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman sudah pun sampai berita gembira kepada mereka, di mana mereka yang beriman dan beramal soleh untuk mereka surga. Senang saja bunyi surga. Senang saja bunyi. Iman ni iman mengaku ke iman daripada ilmu? Amal soleh ni yang betul ke yang salah? Bagi saya seorang, iman tak akan betul, amal soleh pun tak akan betul kecuali dia ada ilmu. Dia buat dengan ilmu. Kalau buat dengan jahil, segala-galanya tak betul. Buat dalam bos ali, gamuk-gamuk. Buat dalam keadaan gelap gugur. Baik. Seorang duduk dalam gelap 3 lapis. Seorang dia duduk dalam gelap 3 lapis. Dia pegang benang satu, benang jahit. Dia pegang jarum satu. Dia cucuk lubang jarum. Dia pegang benang satu, pegang jarum satu. Dia cucuk dalam gelap 3 lapis. Kena lubang jarum. Baik. Dia nampak ke kebetulan tu? Saya ulangi, kalau tak faham. Pegang benang. Ini dalam gelap ni. Gelap 3 lapis. Bukan gelap selapis. Gelap 3 lapis. Tahu tak gelap 3 lapis lagu mana? Sahabat lihat. Tahu? Gelap 3 lapis. Bukan gelap 4 lapis. Bukan gelap 2 lapis. Gelap 3 lapis. Dia pegang benang hitam ni, benang hitam gelap sekali. Jarum pun jarum, dia tutup penuh ada lubang jarum. Dia nampak kebetulan. Dan mana sahabat gelap 3 lapis? Macam mana? Kata buat-buat kaum lelaki dia kata mana tahu aku ayah aku tadi berjaya. Tanya muslimah aku. Lagu mana? Gelap 3 lapis lagu mana? Jarum dia paling besar sekali di antara 3 benda ni. Jarum paling besar sekali. Lubang jarum lebih kecil daripada jarum, benang pula lebih kecil daripada lubang. Benang ni lebih kecil daripada lubang tu pula lebih kecil daripada jarum. Mana jarum pula paling besar sekali. Macam mana benang yang kecil boleh masuk dalam lubang jarum? Gelap 3 lapis. Nak kata apa? Dah boleh masuk macam mana? Boleh masuk lubang ni, benang dalam lubang jarum ni. Saya rasa ni masuk ni kebetulan saja ni dah. Kebetulan lah. Kebetulan. Gelap 3 lapis ni sahabat sekalian. Dia dah butuh sekali. Butuh. Nyatalah pakai supaya hitam. Dalam gelap malam pula. Itu dah bunyi gelap 3 lapis. Dia pakai supaya hitam. Orang budak mana tahu supaya hitam pakai.
cucu dia pergi